hati-hati di jalan. Hai semua, Lahau kali ini nak bawa anda ke satu destinasi menarik apabila anda berkunjung ke Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman. Hai, saya sekarang berada di Kampung Budaya Museum Terengganu, Kuala Terengganu, di mana di sini kalau anda datang sekitar pukul 12 hingga pukul 1, macam yang boleh kita dengar sekarang adalah pertunjukan secara langsung di K-Barat. Baik, ini adalah kali pertama saya mengenali dan mendengar ada sebenarnya kampung budaya di Museum Terengganu. Sebab selama ini saya ingatkan di Malaysia ni hanya ada kampung budaya Sarawak yang terletak di Kuching, Sarawak. Jadi rasa teruja juga untuk melihat apa sebenarnya yang ada di kampung budaya Terengganu ini. Okey, jom saya bawa anda lahau-lahau di kampung budaya Museum Terengganu, Terengganu Darul Iman. Istana Tengkulong. Okay, jom kita naik. Istana Tengkulong ini dibina pada tahun 1904 oleh seorang tukang yang terkenal yang bernama Cik Had. Beliau merupakan tukang terkenal berasal dari negeri Pahang. Pada ketika itu, beliau juga dibantu oleh tukang-tukang tempatan untuk membina istana ini. Tapak asal Istana Tengkulong ini terletak kira-kira 30 meter dari Sungai Besut yang terletak di Kampung Raja. Dahulunya, tapak istana ini terletak berhampiran dengan desa ukiran kayu dan terletak berhampiran juga dengan Istana Tengku Anjang. Menurut cerita, istana ini dibina lambang cinta Tengkulong kepada Tengku Wok, isterinya yang juga merupakan salah seorang kerabat Diraja Terengganu. Struktur istana ini dibina berasaskan jenis limas bungkus atau perabung lima. Rumah jenis ini mempunyai 5 batang perabung. Ciri-cirinya mudah dikenali berdasarkan kepada bumbung yang menggunakan 1 perabung lurus mendatar dan 4 buah perabung menurun ke cucuran atap. Pada bulan April 1986, istana ini telah dibawa ke Kuala Terengganu dan didirikan semula di Museum Negeri Terengganu sehingga kini. Baiklah, perjalanan kita teruskan ke rumah yang seterusnya. Rumah Bujang Berserambi Selasa. Jom kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Jadi biasanya di rumah Melayu terdapat penyedok seperti ini yang dipanggil sebagai batuk. Kalau ada satu pepatah Melayu, bagai melepaskan batuk di angga, inilah batuknya. Pemilik asal rumah ini ialah Tuan Haji Abdul Kadir ataupun lebih dikenali dengan nama Syekh Abdul Kadir Kolam. Rumah ini dipercayai dibina pada tahun 1855 oleh anak-anak murid beliau secara bergotong royong. Selain daripada ruang ibu dan serambi, rumah ini ditambah dengan satu lagi ruang yang dinamakan Selasa, berfungsi sebagai ruang untuk mengajar mengaji, menjahit pukat atau jala dan aktiviti-aktiviti lain yang banyak melibatkan kaum lelaki. Sebahagian dinding rumah ini dihiasi dengan ukiran dan lubang-lubang angin. Rumah ini telah dihadiahkan kepada Museum Negeri Terengganu oleh Tuan Haji Hashim bin Muhammad pada tahun 1997 dan didirikan semula di tapak ini pada tahun yang sama. Rumah ini kebiasaannya dibuat daripada kayu cengal, lantainya berpasak dan berselak, dibuat dari kayu seraya. Lantainya dibuat jarang untuk memenuhi keperluan seperti membasuh lantai, memandikan mayat, menyapu habuk selain menyejukkan. Ia juga bertiang 12 dan bumbungnya panjang, berpapan pemeleh dan beratap singgora. Ia mempunyai ruang Selasa, rumah ibu dan dapur. Ruang rumah ibunya luas dan tidak berbilik sesuai dengan nama bujang. Dibuat begitu kerana masyarakat Melayu mementingkan perjumpaan atau berkumpul untuk majlis keramaian dan keagamaan. Rumah bujang berpeleh atau berkembar. Sekarang saya berada di rumah bujang berpeleh ataupun rumah bujang berkembar. Ya, jom kita tengok apa yang ada di dalam rumah bujang berpeleh. Rumah bujang berpeleh ini pada asalnya dimiliki oleh Hajah Hasanah binti Kasim dan terletak di Jalan Hiliran, Kuala Terengganu. Pada tahun 1986, rumah ini didirikan semula di tapak seperti mana sekarang. Rumah bujang berpeleh ini terbahagi kepada beberapa ruang, iaitu ruang hadapan, ruang ibu dan ruang dapur.
Ia juga dilengkapkan dengan pintu malim. Tiang rumah yang tinggi memberikan keselesaan dan kemudahan kepada penghuninya untuk menjalankan aktiviti harian seperti menganyam dan bertenun songket. Okey, beginilah keadaannya di dalam rumah bujang berpelik. Di mana di sini rasanya adalah ruang tamu dan di sebelah kiri saya adalah bilik. Saya agak tertarik dengan satu ruangan ataupun lorong sebegini di mana menempatkan almari dan juga tempat untuk meletakkan pinggan mangkuk, dan ini yang paling saya suka, iaitu tikar. Cara bukanya tarik dan sebab benda ni mengingatkan saya dengan iklan Adabi. Lantainya yang disusun rapat dan jarang membolehkan proses pengudaraan dari atas rumah ke bawah rumah atau sebaliknya berlaku dengan berkesan. Dinding rumah ini pula dianyam daripada bahan buluh dengan corak siku keluang dan selang-seli dengan dinding kayu kembung. Jika rumah bujang berpelih ini dibina di atas 6 tiang, ia akan dipanggil rumah bujang atau rumah berpelih tiang 6. Bila dua rumah berpelih tiang 6 digabungkan, ia akan dipanggil rumah tiang 6 berkembar. Rumah limas Belanda atau potong Belanda. Rumah ini dibina sewaktu zaman pemerintahan almarhum Sultan Zainal Abidin III. Rumah ini kemudiannya dijadikan kediaman anak anda baginda, Tengku Ngah Aisyah Hajah. Tapak asal rumah ini ialah di Jalan Kota Lama, Istana Maziah, Kuala Terengganu. Ruang hadapan rumah ini dihaskan kepada para tetamu. Ruang kedua pula dijadikan ruang tidur, manakala ruang ketiga iaitu surung dijadikan tempat bermesyuarat, majlis keramaian serta upacara khusus. Dinding rumah ini daripada jenis susunan biasa dan di bahagian atas pintu dan bahagian atas tingkap labuh terdapat ukiran yang bermotifkan flora serta kaligrafi. Di bahagian dalam pula terdapat pintu gerbang berukir yang berfungsi memisahkan ruang serambi dan ruang rumah ibu. Rumah limas Belanda berasal dari rumah limas bungkus tetapi diubah suai oleh tukang Melayu bagi memberi imej Melayu dengan menambah bukaan atap kecil seperti V terbalik di sebelah atas supaya udara dapat masuk ke dalam rumah. Bahagian bukaan ini dikenali sebagai tebal layar dan dipasang padanya pemeleh. Rumah bujang berserambi atau rumah tele. Okey, saya sekarang berada di rumah bujang berserambi ataupun rumah tele. Jom kita tengok apa dalamnya. Rumah bujang berserambi atau Istana Tengku Nik dibina pada tahun 1888 semasa pemerintahan almarhum Sultan Zainal Abidin III. Pernah dijadikan tempat persinggahan sementara King Rama V, Raja Chulalongkorn, Raja Thailand dan pembesar-pembesarnya ketika melawat negeri Terengganu pada September 1888. Rumah ini mempunyai 3 ruang dan dinding rumah adalah dari jenis janda berhias. Rumah ini didiami oleh Cik Kalthum binti Haji Daud, salah seorang isteri almarhum Sultan Zainal Abidin III. Rumah ini kemudiannya dimiliki oleh Tengku Ngah Haji dan Tengku Nik Haji. Apabila Tengku Ngah meninggal dunia, rumah ini menjadi kepunyaan Tengku Nik dan dinamakan Istana Tengku Nik. Dan pada tahun 1970, rumah ini telah dirombak dari kawasan Istana Maziah, dipindahkan dan dibangunkan semula di Padang Negara Kuala Ibai, Kuala Terengganu. Pada hari Khamis 11 Jun 1987, rumah ini kemudiannya dipindahkan dari Kuala Ibai ke kawasan Kompleks Museum Negeri Terengganu di Bukit Losong. Pembinaan semula dilakukan pada awal Julai dan siap pada akhir Julai 1987. Rumah-rumah tradisional seperti ini dibina dengan tanggam dan pasak dan tidak menggunakan paku. Tambahan pula, rumah-rumah begini cukup tahan kerana kayunya yang keras dan utuh, contohnya seperti kayu cengal. Walaupun sudah berusia lebih 100 tahun, ia hampir tidak terjejas oleh serangan anai-anai. Okey, selain daripada rumah-rumah tradisional di Kampung Budaya ini mempamerkan perahu ataupun kapal tradisional orang Terengganu, dan antaranya ialah perahu besar Sabah yang berada di belakang saya. Perahu ini asalnya adalah perahu besar dari jenis dogol yang digunakan berlayar sehingga ke Siam ataupun Thailand. Ia dipercayai mula dibina pada tahun 1925 dan memakan masa 2 tahun untuk disiapkan. Perahu ini telah dijual oleh pemiliknya kepada Museum Negeri Terengganu dan pihak museum kemudiannya telah mengubah suai perahu ini menjadi perahu Pinis Gobel. Ini adalah kali pertama saya berada di bawah kapal, dan saya agak tertarik dengan sirip kapal.
Mana kalau dalam filem kita biasa lihat inilah yang akan memberi haluan pada kapal. Inilah dia yang boleh kiri ke kanan dan membuatkan kapal meluncur dengan lurus. Masyarakat Terengganu terkenal dengan pembuatan perahu, dan di belakang saya ini adalah antara salah sebuah perahu yang besar kalau dilihat dari segi fizikalnya. Dinamakan juga sebagai perahu Sabah. Perahu besar ini digunakan oleh masyarakat Terengganu sekitar abad ke-18 sehingga ke pertengahan abad ke-20 untuk berdagang sehingga ke Hanoi, Vietnam dan Ujung Padang yang kini dipanggil Makassar di Sulawesi, Indonesia. Perahu-perahu besar ini menggunakan 3 jenis layar iaitu Jeep, Topan dan Agung. Terdapat 4 jenis perahu besar iaitu Anak Bedar, Dogol, Pinis Dogol dan Pinis Gobel. Anak Bedar merupakan perahu yang terkecil ukurannya berbanding jenis yang lain. Kemampuan berlayarnya hanya sehingga ke Patani di Thailand dan selatan semenanjung Malaysia. Okey, kalau anda datang ke Museum Terengganu, jangan lepaskan peluang juga untuk melawat Kampung Budaya Terengganu kerana di sini banyak khazanah seperti rumah dan juga kapal-kapal yang agak jarang boleh kita saksikan di luar, ditempatkan di sini sebagai tatapan kita semua. Sekian perjalanan saya di Kampung Budaya Terengganu. Jangan lupa datang ke sini untuk sama-sama kita saksikan khazanah budaya masyarakat Terengganu. Apa lagi? Sebenarnya ada beberapa lagi tempat yang boleh anda terokai di dalam kampung budaya ini yang tak sempat saya rakamkan. Ada rezeki anda ke sana, anda boleh tengok tempat-tempat yang saya maksudkan itu tadi. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share banyak-banyak, dan kita jumpa di episod lahau-lahau yang akan datang. Bye!